Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif pada malam ini untuk kita memberikan gambaran berkenaan tentang apakah usaha yang telah dilakukan oleh KUSKOP dalam membantu gerakan koperasi. YB Datuk Ewan Benedict, jumlah tabung pusingan modal yang telah diberikan dan juga telah dibantu kepada mereka terlibat secara langsung dalam gerakan koperasi ini. Jadi setakat ini berapa jumlah yang telah diperuntukkan dan juga telah diberikan? Iya, kalau mengikut data yang kita telah ada dan jumlah pembiayaan yang telah kita salurkan di bawah program tabung modal pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia tahun 2023 kita telah menyalurkan sekitar 301 juta ringgit kepada 189 buah koperasi. Itu pada tahun lepas. Manakala bagi tahun ini daripada bulan Januari sehingga ke bulan Julai kita telah meluluskan dan menyalurkan nilai pembiayaan berjumlah 151 juta ringgit kepada 96 buah koperasi. Di bawah program tabung modal pusingan ini sebuah koperasi layak mendapat pembiayaan sehingga 30 juta untuk mengembangkan perniagaan yang mereka jalankan. Ya, sama ada mereka terlibat dalam sektor perkhidmatan, sektor pelancongan, pertanian ataupun sektor-sektor lain, mereka boleh memohon pembiayaan di bawah program tabung modal pusingan ini. Itu satu jumlah yang besar yang kita sudah salurkan setakat ini. Ia juga dipadankan dengan beberapa pinjaman dan juga inisiatif untuk membantu dari segi keuangan kepada gerakan koperasi itu. Iya, betul. Contohnya koperasi keluarga Haji Syarif tadi yang terlibat dalam aktiviti penternakan ayam kacukan. Mereka mendapat grant pembangunan dan sebahagian lagi itu mendapat tabung modal pusingan. Itu artinya satu pembiayaan. Jadi is a matching grant. Mereka perlu keluarkan dana mereka sendiri terlebih dahulu untuk memulakan perniagaan dan separuh itu lagi dibiayai di bawah grant pembangunan. Manakala selebihnya itu mereka memohon tabung modal pusingannya itu satu bentuk pinjaman kepada koperasi-koperasi. Yang berhormat Datuk, kita juga akan memberi tumpuan kepada kesan koperasi ini dalam sektor pelancongan negara. Satu inisiatif dilaksanakan iaitu Jom Jelajah Koperasi Jejak yang dilancarkan pada tahun ini. Jadi perkembangan program ini bagaimana, Datuk? Iya, seperti mana yang kita sedia maklum, kerajaan kita akan melaksanakan kempen Tahun Melawat Malaysia pada tahun 2026 nanti. Dan sebab itulah saya telah mengatakan kepada pentadbiran kementerian dan khususnya kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita tidak boleh tunggu sehingga tahun 2026 untuk mempromosikan pelancongan yang dioperasikan oleh koperasi-koperasi ini. Kita mempunyai 255 buah koperasi yang terlibat di dalam sektor pelancongan ataupun perkhidmatan yang berkaitan dengan pelancongan, pengusaha resort, homestay, restoran dalam kawasan pusat pelancongan dan sebagainya. Sebab itu bermula tahun ini kita telah menyediakan peruntukan awal sebanyak 2 juta ringgit yang kita salurkan kepada koperasi-koperasi pelancongan ini untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka. Contohnya package penginapan itu mereka perlu promosikan dan kita salurkan dana ini kepada koperasi-koperasi untuk mempromosikan package mereka dan perkhidmatan yang mereka tawarkan kepada pelancongan. Dan saya mahu pada tahun hadapan ini Suruhanjaya Koperasi di bawah kumpulan wang amanah koperasi itu sejumlah dana untuk pembangunan infra pula di kawasan koperasi-koperasi pelancongan ini. Tujuan awal kita mempromosi itu supaya para pelancong dalam negara dan juga di luar negara maklum bahawa banyak tempat-tempat menarik. Kita juga mempunyai hotel, kita mempunyai restoran dan pelbagai perkhidmatan lain
penjagaan kesehatan misalnya yang dijalankan oleh koperasi-koperasi ini. Dan secara pribadi saya ingin melihat koperasi ini boleh bersaing dengan syarikat-syarikat dalam sektor pelancongan, hotel-hotel besar, syarikat-syarikat operator pelancongan. Saya ingin melihat koperasi boleh bersaing dengan mereka. Sebab itu kita mulakan peruntukan awal 2 juta ini untuk membantu membangunkan produk mereka dan juga mempromosikan produk dan perkhidmatan koperasi-koperasi dalam sektor pelancongan. Ini telah kita lancarkan pada bulan Mei yang lepas di koperasi Coco Berhad di Sepang. Koperasi Banguris Cuco Sepang Berhad. Itu satu perkampungan yang mengusahakan homestay, ada restoran, kafe, tempat riada, mempunyai diwan untuk kegunaan pelbagai program. Itu mereka promosikan di bawah program jejak ini. Dan kita juga bercadang untuk bekerjasama dengan beberapa influencer untuk kita mempromosikan tempat-tempat menarik yang diusahakan oleh koperasi-koperasi pelancongan ini. Mudah-mudahan pada tahun 2026 apabila kempen Tahun Melawat Malaysia ini dilaksanakan, pelancong juga banyak berkunjung ke tempat-tempat yang diusahakan atau dijalankan oleh koperasi-koperasi di negara kita ini. Di samping itu, koperasi membantu meningkatkan industri pelancongan dan juga sumbangannya kepada sektor pelancongan negara. Sementara kita juga akan menyambut Tahun Melawat Malaysia tidak lama lagi. Dan program bantuan pembangunan yang telah ditawarkan bagi sektor koperasi, melonjakkan sektor koperasi, memajukan aktiviti ekonomi koperasi. Jadi apa antara program-program bantuan pembangunan yang telah ditawarkan dan bagaimana ia bersesuaian dengan kehendak dan juga keboleh pasaran koperasi itu untuk dijadikan salah satu daripada agenda pemerkasaan ekonomi, YB? Ya, untuk keseluruhan aktiviti koperasi itu kita mempunyai 3 program sedia ada di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang kita laksanakan dengan harapan memacu pertumbuhan koperasi itu. Yang pertamanya program pembangunan perniagaan melalui koperasi. Yang ini tujuannya untuk kita mengembangkan perniagaan koperasi sedia ada dan juga menyokong supaya mereka dapat menceburi ataupun menerokai perniagaan yang baru. Itu yang pertama, program pembangunan perniagaan melalui koperasi 2.0. Yang kedua itu adalah program bantuan pemerkasaan rantaian bekalan koperasi. Ini kebanyakannya untuk kita membangunkan distribution center ataupun sub distribution center, terutama koperasi-koperasi peruncitan ini bagi membekalkan barangan keperluan asas di seluruh negara, khususnya di luar bandar dan pedalaman. Dan yang ketiga itu program penggelakan sebagai social enterprise ataupun serasi. Juga itu kita sediakan peruntukannya untuk kita memberi latihan dan bimbingan serta dana infra kepada penyertaan koperasi agar dinaik taraf ataupun diiktiraf menjadi perusahaan sosial. Antara program lain yang juga kita sedang laksanakan sekarang adalah program jualan madani koperasi yang kita adakan di seluruh negara, di mana kita menyediakan tawaran harga diskaun sehingga 30%. Ini sebagai sumbangan kementerian, sumbangan Suruhanjaya Koperasi kepada rakyat bagi menghadapi kos sara hidup yang ada pada masa ini. Jualan ini berlangsung di setiap negeri, YB? Berlangsung diadakan di seluruh negara, di semua negeri. Jadi itu antara program-program yang kita adalah yang saya boleh sebutkan. Sebenarnya kita banyak lagi program lain, tetapi ini yang saya boleh sebut selain daripada program bantuan pembangunan dan juga
program tabung modal pusingan yang saya sebutkan lebih awal tadi. 76 program jualan madani koperasi dan usahawan JMKU telah dilaksanakan sehingga tarikh 15 Ogos. Wah, mencatatkan jumlah jualan 6.74 juta. Jadi ini satu perkara yang mengujakan dan amat positif impaknya. Jadi bagaimana ia boleh diteruskan dari semasa ke semasa? Itu sebabnya pada petang tadi saya dan delegasi daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi telah membentangkan syur kepada Kementerian Kewangan supaya dalam belanjawan 2025 kita berharap program jualan madani koperasi ini dapat diteruskan. Sebab itu kita memohon peruntukan di bawah inisiatif belanjawan itu untuk menyokong peruntukan ini, program ini, karena sambutan yang sangat memberangsangkan di kalangan rakyat. Kalau berasaskan rekod kita, lebih daripada 218,000 rakyat menerima manfaat. Mereka datang ke program jualan madani koperasi ini, membeli pada kadar harga diskaun sehingga 30%, dan itu sangat membantu mereka. Bukan hanya kita adakan di kawasan bandar dan pekan, tetapi juga kawasan-kawasan luar bandar di mana kita mendapat permintaannya. Dan saya masih banyak mendapat permohonan, bukan hanya daripada exco kerajaan negeri, tetapi juga wakil-wakil rakyat, malah pertubuhan-pertubuhan community juga memohon untuk ini dapat diadakan di tempat mereka, karena mereka tahu mereka boleh membeli barangan yang diperlukan mereka pada harga sehingga 20 dan 30%. Jadi saya sangat berharap dan amat yakin ini dapat kita teruskan pada tahun hadapan. Tahun ini kita akan laksanakan sehingga ujung tahun ini, dan baru-baru ini saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa merasmikan Kongres Koperasi Kebangsaan telah bersetuju untuk menyalurkan 2 juta peruntukan kepada angkasa untuk melaksanakan jualan madani koperasi yang sama seperti jualan Rahma juga, tapi dilaksanakan oleh angkasa dan koperasi-koperasi kita di seluruh negara. InsyaAllah dengan aspirasi pucuk pimpinan tertinggi akan merealisasikan hasrat membawa gerakan koperasi lebih maju setapak ke hadapan. Yang Berhormat Datuk, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam bicara nanti.